Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azwan Arif bin Muhammad Halil daripada kelas DIPEH 6B. Saya akan menerangkan tentang pengenalan negara Korea. Okey. Korea merupakan salah sebuah tamadun yang tertua di dunia dengan sejarah yang bermula sejak penubuhan Gojoseon pada 2333 sebelum Masihi oleh Danjun Wanjong. Pada 4 sebelum Masihi, Korea mula mengambil sistem tulisan Cina yang dipanggil atau lebih dikenali sebagai Hanja dalam bahasa Korea. Agama Buddha dan aspek-aspek budaya lain daripada China purba bagi memperkayakan budaya masyarakat Korea. Mereka kemudiannya mengeksport aspek budaya ini kepada Jepun, membantu negara itu untuk beralih ke sistem yang bertamadun. Setelah penyatuan 3 kerajaan Korea ke sebuah kerajaan bersatu sila pada 676, Korea diperintah oleh sebuah kerajaan yang tunggal dan memelihara kebebasan politik dan budayanya sehingga pelanggaran Mongol pada kurun ke-13. Tamadun Korea berada di puncaknya pada kurun ke-15 semasa pemerintahan Raja Sejong Agung, di mana aksara Korea Hangul dicipta pada masanya. Di akhir era pemerintahan dinasti Joseon, Korea mengasingkan diri dari negara-negara lain hingga ia mendapatkan gelaran kerajaan pertapa. Pada akhir abad ke-19, Korea menjadi sasaran negara kuasa besar yang mempunyai hasrat untuk menjajahnya. Pada 1910, Korea digabungkan dengan secara paksa oleh Jepun dan berada di bawah jajahan mereka sehingga akhir Perang Dunia Kedua. Pada 1945, pada 1945, tentera Soviet dan Amerika Syarikat masing-masing mula menduduki kawasan utara dan selatan Korea. Kedua-dua musuh ketat Perang Dingin ini mula mendirikan sebuah pemerintahan yang berasingan menurut ideologi masing-masing. Perkara ini menyebabkan pembahagian Korea kepada 2, Korea Utara yang diperintah rejim komunis dan Korea Selatan, sebuah negara demokrasi yang kapitalis dan bebas. Okey. Saya rasa saya terangkan pengenalan sampai situ saja. Kalau saya masuk lebih detail nanti videonya akan jadi terlalu panjang. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Kita kepada orang yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azlan Shah bin Zulfili daripada kelas DIPEH 6B. Okay, saya akan terangkan sedikit tentang industri halal di Korea. Okay. Bismillah. Halal Korea pada tahun 2008, ia bermula dengan pemasaran dan perdagangan halal saja. Kemudian pada tahun 2011, Malaysia telah mengadakan seminar seminar pensijilan halal dengan Korea Trade Education. Dan pada tahun seterusnya itu 2012, AT Center telah menganjurkan seminar pengesahan halal marketing Singapura dengan Kotra untuk mengusahakan dan mengembangkan industri halal di Korea. Kemudian kami telah menandatangani MOU iaitu Memorandum of Understanding dengan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Negara Islam untuk membangunkan jaringan kerjasama pemasaran dalam industri halal untuk menyokong ekspor negara-negara Islam kepada sebanyak 1.1 bilion orang di Asia
oleh syarikat makanan, bio dan juga kosmetik. Dan selepas itu pada tahun 2015 kami telah berjanji untuk membuat model perniagaan baru dengan memberi peluang untuk memasuki industri halal Korea dan berkongsi maklumat pasaran dengan negara-negara Muslim. Okey, seperti mana yang kita tahu, halal dari segi istilah ialah perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak atau tindakan yang dibenarkan untuk digunakan atau terlibat menurut undang-undang Islam. Okey. Semua produk harus diperolehi sijil halal, oleh institusi yang dipercayai oleh orang ramai. Kenapa? Ia penting untuk menembusi pemasaran Muslim. Jadi, Korea Halal Education telah memberikan maklumat halal di Korea berdasarkan rangkaian Muslim yang kuat, termasuk Halal Hub Malaysia dan banyak lagi negara-negara yang lain. Selain itu, kami juga telah berusaha untuk meningkatkan kesedaran dan menghilangkan isu-isu salah faham mengenai halal di Korea. Kami menyediakan pelanggan bukan hanya dengan sertifikasi halal dan layanan perundingan, tapi juga pemasaran pameran dan seminar untuk menempati 1,600 juta pasar Muslim. Ramai pengusaha nanti delete balik lah part ni. Ramai pengusaha Korea yang ingin mencari pasaran yang lebih besar di luar negara kerana ia sangat berminat dengan persatuan halal di Korea. Juga mereka telah memberi kami sijil halal dan kami juga telah berjanji bahawa kami akan terus memberikan perkhidmatan dan maklumat yang lebih baik untuk syarikat anda dan mengharapkan perhatian anda yang berterusan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azam Syafiq bin Makruzi dan kali ini saya akan menerangkan tentang agensi-agensi yang bertanggungjawab dalam industri halal di Korea. Baiklah, di sini saya ingin menceritakan tentang 6 jenis agensi, iaitu kita ada kat sini adalah KTO, iaitu Korean Tourism Agency, dan KMF, Korean Muslim Federation. Kita juga ada MAFRA, iaitu Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. Dan kita lagi 3, iaitu KFRI, iaitu Korean Food Research Institute. Ada juga dikenal sebagai AT, iaitu Korean Agro Fisheries Trade Corporation. Dan akhir sekali kita ada KOTRA, iaitu Korean Trade Investment Promotion Agency. Dan semua agensi-agensi ini bertanggungjawab dalam industri halal di Korea. Baiklah, untuk ke-6 agensi ini, apa yang kita boleh tahu daripada mereka ataupun apa perkara-perkara yang mereka lakukan dalam industri halal tersebut? Baiklah, biar saya mulakan dengan tahun 2016 di mana kementerian telah menandatangani MOU dengan 2 badan, iaitu KMF, iaitu Korean Muslim Federation, dan KFRI, iaitu Korean Food Research Institute, di mana mereka telah menubuhkan rumah sembelihan bagi daging haiwan yang halal dan juga kompleks makanan halal. Itu juga baru 2 badan. Selain itu, MAFRA juga mengambil inisiatif dalam memajukan industri halal, di mana MAFRA telah mencadangkan penubuhan pusat sokongan makanan halal seperti agensi KFRI, AT,
Kotra dan juga KTO, yang di mana mereka bertanggungjawab atas penyelidikan makanan, iaitu makanan halal, dan juga penyelidikan sokongan pasar, restoran, pelancongan dan ekspor. Selain itu, pameran perdagangan halal pertama diadakan pada bulan Ogos 2015 yang menarik delegasi daripada 10 negara termasuklah Arab, Indonesia, Turki dan Malaysia. Nongshim Shin Ramyeon antara produk mi segera yang diperakui halal oleh Korean Muslim Federation. Ia diperakui halal kerana ia tidak menggunakan daging lembu ataupun daging yang tidak disembelih. Selain itu, dia menggunakan protein kacang soya, yakni perkara tersebut diperakui pada tahun 2011. Pada tahun yang sama juga, Nongshim telah menubuhkan kemudahan pengeluaran halal khas di Busan untuk mengeluarkan produk makanan halal. Seperti yang mana kita tahu, antara enam agensi tersebut, kita dapat tahu salah satunya adalah KTO, iaitu Korean Tourism Organization. Baiklah, sedikit perkara yang menarik tentang KTO adalah mereka telah menerbitkan buku kecil yang berjudul Restoran Mesra Muslim di Korea pada bulan Disember 2014 untuk memberikan maklumat lebih lanjut mengenai restoran di Korea yang mungkin dapat dimakan oleh orang Islam. Buku kecil ini mengenal pasti 118 restoran dan membezakan restoran mengikut klasifikasi mesra Muslim. Baiklah, selain itu, KTO ataupun Korean Tourism Organization ini mengadakan acara bertajuk Halal Restaurant Week dari 1 November hingga 10 Disember 2016. Dengan mengadakan acara ini, terdapat 39 penyertaan restoran, yakni restoran halal dan Muslim di Korea untuk mempromosikan restoran yang disahkan halal dan mesra Muslim. Terdapat 404 produk yang diperakui oleh Korean Muslim Federation sebagai produk halal pada tahun 2014 dan 6 restoran disahkan sebagai restoran halal oleh Korean Muslim Federation pada akhir tahun 2015. Pada tahun 2016, terdapat 597 item, 202 pengeluar dan 9 restoran halal yang telah dapat pengiktirafan daripada Korean Food Federation, dan 7 daripada 9 restoran bertauliah ataupun yang diiktiraf oleh Korean Muslim Federation tersebut terletak di kawasan Itaewon, dan restoran-restoran ini juga menyajikan masakan Turki, India, Arab dan Indo-Melayu. Terdapat sekitar 140 restoran di Korea yang diakui sebagai restoran mesra Muslim, yang memperlihatkan perlunya lebih banyak kemudahan bagi mengatasi masalah peningkatan penduduk atau peningkatan warga Muslim di Korea. Kekurangan kemudahan perbuatan ramuan halal boleh menjadi salah satu sebab utama sebilangan kecil restoran yang disahkan halal di Korea, dengan memberikan kesukaran pada produk dan perniagaan tersebut untuk disahkan halal oleh badan-badan atau agensi yang mendapat
kuasa untuk memberi pengiktirafan halal tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aslam bin Kashfun Nazir daripada kelas Lipih 6B. Baiklah, pada hari ini saya akan membincangkan ataupun membicarakan tentang isu-isu halal yang ada di negara Korea sebagaimana yang telah kami pilih. Kami pilih untuk mengambil negara Korea. Baiklah, yang pertama, isu pertama. Satu isu yang didedahkan oleh seorang pelancong daripada Malaysia yang melancong, niatnya ingin melancong ke Korea Selatan. Kemudian beliau telah melawat ke Myeongdong Street di Korea Selatan. Aduan daripada beliau adalah terdapat segelintir peniaga gerai di tepi jalan sana ataupun street food yang biasa orang jual-jual tepi jalan kan, buka kemah jual tepi-tepi. Diorang menipu, diorang ada setengah daripada diorang menipu pelancong-pelancong yang Muslim tau, untuk diorang mendapatkan keuntungan ataupun mereka cuba dapatkan keuntungan dengan menipu pelancong-pelancong Muslim dengan mendakwa bahawa barangan ataupun makanan yang mereka jual halal 100%, tiada khinzir ataupun apa-apa yang haram lah, yang tak boleh. Baiklah, antara cara mereka menipu, diorang memaparkan tanda halal, simbol halal yang halal Jakim tu, ataupun ada yang halal daripada Korea punya logo-logo simbol diorang paparkan dekat kedai diorang untuk menarik pelancong-pelancong Muslim datang ke kedai mereka, dengan mereka, maksudnya macam mereka percayalah bahawa kedai ni halal, diorang tak ada jual babi, diorang masak pun tak menggunakan tak menggunakan kuali. Contoh kalau diorang masak babi ke kan, diorang asingkan, tak ada. So diorang meyakinkan bahawa kedai diorang 100% halal, untuk mendapat keuntungan daripada situlah, untuk menarik pelancong. Sebab kebanyakan pelancong daripada pelancong Muslim ni, diorang tertarik nak pergi Korea. Sebab Korea ni, satu ialah diorang kata cantik, lepas tu banyak macam barang-barang yang macam okey lah kan, lepas tu banyak yang tempat halal pun banyak juga. Tapi ini aduan daripada seorang pelancong lah, yang dia pun dapat kaji, dia tahu juga tentang halal ni, so dia buat aduan lah. Baiklah, seterusnya, rata-rata penduduk Korea sendiri tidak tahu ataupun tidak faham langsung apakah erti halalan tayyiban itu. So diorang pun macam yelah, penduduk Korea kan, diorang makan apa pun makan je lah kan. Sebab diorang bukan ramai yang Muslim pun. Yang Muslim pun ada berapa peratus je. Kalau daripada 100%, ada mungkin dalam 30% macam tu saja diorang yang Muslim lah. Setengah peniaga yang memaparkan logo halal tersebut langsung tidak tahu apa erti halal. Nampak tak? Diorang halal pun diorang tak tahu apa benda. Tapi bila diorang jual kat kedai diorang tu, diorang letak halal, logo halal kat situ untuk diorang dapat duit, untuk diorang dapat keuntungan daripada situ. Lepas tu setengah peniaga, ada yang setengah peniaga yang jual macam makanan lah. Kita orang lebih kepada makanan lah, sebab ialah makanan kan masuk dalam perut kan, mesti halal lah, kena halal lah kan. So setengah peniaga dekat sana, diorang salah faham tau bahawa halal ni bermaksud yang tak ada daging babi. Maksudnya apa yang diorang masak tu memang, kita orang masak daging lembu, daging kambing, kita masak ikan ke apa kan. Tapi diorang masak ayam tapi pakai minyak khinzir. Maksudnya minyak yang daripada khinzir itulah, macam nak bagi sedap sikit kot. Diorang rasa macam asalkan tak ada daging khinzir halal. Padahal pakai minyak macam tu pun tak boleh. So memang tak halal lah kalau macam tu. Diorang banyak buat yang macam tu lah. Banyak diorang claim halal tu, diorang claim logo halal, diorang letak logo halal depan kedai. Sebab diorang memang betul-betul tak ada daging khinzir, tak ada daging babi langsung. Padahal diorang guna pun ada yang guna minyak yang tak halal, ataupun guna arak untuk masak kan. Okey, seterusnya ada juga yang mendakwa makanan mereka ni halal
Tetapi mereka enggan, tak nak langsung tunjukkan sijil halal walau sekali. Jahat diorang ni, memang jahat. Tapi kita kena tekankanlah, kita sebagai pelajar industri halal, kita pun harus menitik beratkan tentang perkara-perkara yang sebeginilah, walaupun dia bukan perkara yang remeh-temeh. Okey. Seterusnya, pembekal-pembekal ayam yang di sana, mereka mendakwa diorang membekal ayam yang disembelih secara halal, tidak dapat memberikan jaminan 100% ayam yang diimport adalah halal. Faham tak? Maksudnya diorang macam, okey, diorang sembelih, diorang mendakwa ayam diorang sembelih secara halal, maksudnya sembelih secara Islam, sembelih macam tu Islam. Tapi diorang diorang ambil itu, diorang ambil ayam tu banyak-banyak, diorang stok ayam tu, itu pun diorang tak tahu halal ke tak. Faham tak? Maksudnya apa yang diberi oleh supplier ayam tu, apa yang diberi makan kepada ayam tu, dia pun tak tahu. Memang dia sembelih ikut cara Islam. Itu contohlah, okey, memang dia orang sembelih ikut cara Islam kan. Tapi dia orang tak tahu pun sebenarnya yang dia orang ambil tu daripada supplier tu bagi makan apa, bela macam mana, begitulah. Baiklah, itu sahajalah isu-isu halal, antara isu halal lah yang ada di Korea yang saya kaji. Setakat itu sahaja, sampai di sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Nama saya Muhammad Nasrul Hakim bin Mat Nasir. Saya daripada kelas 6B. Dan pada hari ini saya akan mengkongsikan mengenai makanan ataupun produk yang telah mendapat sertifikat halal daripada Korea. Di Korea lah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang kita tahu, Korea ni adalah satu negara yang terkenal dengan dia punya muzik, lagi bagi pihak wanita-wanita muda di Malaysia ni. Dan tidak dilupakan juga K-drama. Tetapi di dalam kita sedar tidak sedar, Korea juga adalah salah sebuah negara yang cukup terkenal dengan makanan tradisional ataupun makanan harian ataupun macam jajan diorang lah. Dan disebabkan mereka merasakan makanan mereka itu boleh diterima oleh semua pihak, jadi mereka tidak meninggalkan peluang untuk mengeluarkan produk dan makanan halal bagi negara mereka lah. Di dalam diorang mengeluarkan makanan-makanan yang halal ni, diorang juga dapat membantu umat-umat Islam yang berada dekat Korea. Seperti mana yang kita tahu daripada sosial media, daripada TV-TV, sekarang ni populasi umat Islam dekat Korea tu makin meningkat. Jadi kalau mereka keluarkan lagi makanan yang banyak-banyak tu, makin senang lah orang yang Muslim dan Muslimah dekat Korea tu untuk mencari makanan kat sana. Tapi sebenarnya bukan sekadar tu saja. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan ekonomi negara Korea itu. Itulah tujuannya. Entrepreneur ni diorang berniaga macam-macam. Kita teruskan. Dah jauh sikit tu. Kalau saya sebut satu nama makanan ni, mesti ramai yang akan tahu, iaitu samyang. Samyang noodle. Samyang noodle ni pada asalnya ia just sekadar macam Maggi biasa, Maggi yang pedas. Tapi disebabkan ramai YouTuber, influencer, lebih kurang macam tu, diorang buat challenge samyang, makan pedas-pedas banyak-banyak tu kan. Saya tak buat benda tu, pedas, tak mahu lah. Lepas diorang buat tu, jadi samyang ni
secara tiba-tiba dia jadi macam satu hot topic kat Malaysia ni. Samyang tu adalah contoh salah satu produk daripada negara Korea yang ada sertifikat halal daripada halal Korea tu lah, Samyang hot noodle. Selain daripada Samyang hot noodle ni yang dikenalkan oleh YouTuber Malaysia ke luar negara ke, mana-mana je lah, ada juga makanan-makanan lain. Tapi nak kata terkenal tu tak tahulah terkenal ke tak, tapi rasa ramai je pernah makan. Contohnya macam ni, kacang almond. Kacang almond daripada Korea, dia ada halal dia. Tak tahu lah, saya pun tak pernah rasa benda ni. Dan seterusnya adalah rumpai laut. Rumpai laut ni sedap. Apa yang saya selalu makan tu je nama lain, tapi saya yakinlah yang rumpai laut ni sedap. Tapi harganya sedap lah juga. Benda sedap. Tengok kat sini, rumpai laut ni pun ada dia punya sertifikat halal. Ada dia punya logo halalnya. Maknanya ini adalah logo halal daripada Korea. Korea telah mengisytiharkan bahawa makanan ni halal untuk muslim-muslim seluruh dunia untuk makan. Okey, seterusnya ialah yang ni. Ini sebenarnya bubur je, tapi campur dengan si cucumber, jadilah bubur yang enak. Saya tak pernah rasa, tapi tak tahulah nak kata sedap ke tak. Tengok pun coklat je kan. Tapi ini antara yang produk-produk halal yang negara Korea telah keluarkan lah. Selain daripada bubur ni, kita ada juga jajan. Yang ni saya tak pernah makan juga, tapi nampak je sedap. Tengok ada yogurt Mandarin chips, lepas tu honey butter Mandarin chips. Kalau ada juga kat Malaysia ni, dah beli dah. Tapi itulah, susah nak jumpa kat Malaysia ni. Itu saja antara produk-produk yang maknanya banyak lagi lah. Tapi ni cuma antara produk-produk yang saya jumpa dan saya kaji, yang betul-betul produk ni betul-betul dapat sertifikat halal, yang tak perlu diragui lagi lah dia punya orang kata kebersihannya. Okay. Di antara kesimpulan yang boleh saya simpulkan daripada video ini ialah industri halal di seluruh dunia semakinlah berkembang. Tak kisahlah di Jepun, Korea, Amerika Syarikat, Indonesia atau lagi Malaysia. Semakin lama semakin membesar industri halal ini. Jadi ia memudahkan kerja semua umat Islam untuk pergi melancong dan pergi melakukan kerja-kerja di luar negara, kerana boleh dikatakan kini banyak negara di luar sana yang mempunyai ekonomi yang stabil akan mempunyai satu pelancongan mesra Muslim, di mana mereka menyediakan tempat penginapan yang boleh untuk kita menunaikan solat, dan ada juga makanan-makanan yang halal disediakan di situ. Jadi kita sebagai umat Islam seharusnya bersyukur dan berterima kasih kepada mereka-mereka yang telah memperjuangkan dan menegakkan industri halal ini di seluruh dunia. Walaupun sebahagian daripada mereka, contoh sebagai orang yang bukan Islam, mereka hanya bekerja keras untuk menegakkan industri halal ini adalah untuk kewangan mereka. Tetapi kita perlulah berterima kasih, kerana kalau tidak dengan bantuan mereka, kemungkinan industri halal ni tidak akan berkembang seperti kini. Dan itu sajalah daripada saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.